Alright, hari ni kita ada tetamu istimewa kita. Okey, nak panggil abang lah. Abang lepat. Ke lepat je? Bang, pegang mic lah. Okey. Alright. Tak apa. Nanti kawan saya buat kan. Okey, hari ni kita akan bercerita tentang buku Wanita Melayu yang Mencari Tuhan. Okey, sebuah karya Ismail Arifin ataupun Lepat. Okey. Okey, soalan pertama bang, mungkin ada orang yang tak kenal abang lagi lah. Boleh abang perkenalkan diri dulu? Okey. Boleh tak bang cakap? Boleh cakap. Okey, nama saya Ismail bin Arifin atau lebih dikenali dengan Lepat. Memang ni tahu dah. Tengah kena viral teruk ni. Macam-macam. Yes, nama saya Lepat dan saya seorang penulis buku. Okey. Dan ni buku saya yang terbaru. Okey. Wanita Melayu Mencari Tuhan. Alright. Okey. Okey, dulu abang melukis Dulu saya seorang pelukis. Alright. Saya pelukis potret, bukan pelukis kartun. Sebab ramai yang ingat saya ni seorang pelukis kartun daripada Ujang. Saya nama dia pun Lepat, tapi sebenarnya bukan dia. Bukan, saya bukan pelukis kartun daripada Ujang. Tak pernah pun melukis kartun dengan Ujang. Saya adalah seorang pelukis. Pernah melukis di Central Market dalam tahun 86 dulu. Okey. Sampai 87, lepas tu saya balik Pulau Pinang. Alright. Lepas tu saya melukis di tepi jalan di Pulau Pinang. Lepas tu mai balik 89 dan 92 balik melukis di Penang balik. Okey, pencerahan Ni ini Lepat lukis potret, bukan Lepat lukis kartun. Bukan. Itu Lepat yang berbeza. Ya, beza. Okey. Alright. Daripada dulu abang melukis kan, sekarang abang menulis. Kenapa abang menulis? Abang masih melukis lagi ke macam mana? Masih melukis lagi, tapi tak macam dulu lah. Tapi seni, dia punya touching tu ada selalu. Bila kita tak tahulah, saya tinggal 4 tahun dulu. Bila saya pegang balik Masih lagi. Sebab waktu lama saya tak melukis. Lepas tu saya try lukis muka Najib depan rumah saya lah. Okey. Najib bekas kita punya penanam teri. Orang lalu orang kenal. So bermakna Jadi lah. Okey. Nak tanya Abang Lepat lah. Saya pun last saya jumpa Abang Lepat lu masa 2 tahun lepas kot. Datang Pisah Buku. Sekarang apa projek baru abang? Projek baru untuk on tour. Okay. Dengan buku kondisi kontradiktif di dalam Wanita Melayu yang Mencari Tuhan. Alright. Sekarang semalam baru lepas buat dekat Jalan Ipoh. Minggu depan kami akan turun di belah Pantai Timur. Pantai Timur. Okey. Kepada peminat Lepat, tunggu di Pantai Timur nanti Lepat akan turun. Ya. Lepas tu untuk ni lah, untuk mempromo Wanita Melayu Mencari Tuhan. Okey, boleh abang cerita sikit sinopsis lah buku Wanita Melayu Mencari Tuhan. Dia berkenaan apa tu? Ini kisah seorang 3 orang perempuan mereka duduk rumah bujang. Okey. Lepas tu stres hidup lah, perjalanan hidup yang stres, susah itu susah ini. Ada satu perempuan tu Suriati. Okey. Nama watak dia Suriati. Lepas tu dia panggil Elinor lah. Lepas tu seorang lagi nama dia Kejora. Kejora? Unik nama dia. So mereka ni duduk serumah dengan seorang lagi nama Emma. Okey. So bila satu perempuan ni broken heart lah, memang peras cinta ni, dia membawa kepada remeh-temeh perjalanan perasaan lah, yang mana keluar, iaitu ke arah laki dan perempuan atau dunia lah. Okey. Sehinggalah satu masa tu mereka berjumpa satu lelaki nama Subadun. Okay. Subadun ni kupas bab perjalanan kecintaan yang ke arah lain, ke arah ketuhanan. Okey. So mereka dua orang ni berniat untuk mencari lah. Alright.
dalam perjalanan nak mencari Tuhan tu, rupanya mereka bertemu dengan satu orang perempuan, makcik yang duduk di rumah guru tu. Guru tak ada. Okey. Perempuannya. Makcik itulah proses mereka, proses masalah sikap, masalah konsep dan idea, masalah psikologi, masalah metafizik, masalah quantum fizik melalui Makcik tu yang ada bantu seorang dia. makcik tu lah dalam tu. Okey. So perempuan mencerita tentang perempuan lah, Ah. pasal wanita. Alright. So makcik ni kupas banyak bab peringkat-peringkat umur, gaya fikir Okey. dan masalah sikap sebelum mengenal Allah. Oh. Lepas tu macam tu lah cerita dia. Banyak cerita-cerita yang Okey. So Yalah. macam apa ni? Itu tapi itulah bila saya tengok tu dia macam banyak watak. Itu yang semua yang bercerita ni watak-watak tadilah. yang ni yang ada dalam tu lah, pelajar USM. Dia question the things. Mereka ni yang buat benda tu, jalan cerita tu jalan. Okey. Oh, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 watak 11 watak ya. 11 watak dalam movie Dalam movie ni pula. mereka semua ada conversation lah. Oh. So watak tu memang dia dalam satu cerita yang sama lah kan? Jalan satu cerita yang sama, tetapi cerita Elino ni berhenti tengah-tengah. Yang ni berhenti tengah-tengah. Dia ni yang continue sampai habis. Ya, Kejora tu dia watak utama lah macam tu. Tapi yang lain ni Subadun, Sumina, apa semua ni kira singgah-singgah je. Macam jumpa you, kita sembang-sembang, you bawa keluar you punya opinion, you ada dalam tu. Oh, Tetapi okey. perjalanan sebenarnya Yah Kejora tu lah. Ya, Kejora tu sebagai watak utama lah. Watak utama lah. Okey. Sebab dia melalui semua babak perahara perasaan dan ketegangan akal fikir, Betul. dan dia melalui berbagai watak stres, dan dia menemani stres-stres tu yang ada kat kawan dia teman. Iya tu. Kejora tu. Oh, Kejora. Okey. Lepas tu dia jumpa Subadun, dia proses pula perasaan dia proses pula apa yang jadi kat Subadun untuk dia membawa kaedah mencari lagi. Okey. Ini kira proses masalah sikap, sebab nak mengenal Tuhan ni melalui sifat. Nak mengenal masalah sesama kita ni adalah melalui sikap. Itu dia cakap masalah sikap pun penting juga. Dia basically buku ni dia macam heavy tak? Maksudnya umur berapa yang abang rasa? It's not heavy at all. Not heavy, No. Buku ni yang paling terbaik baca umur 14 14 ke atas lah kan. 14 ke atas. Ya. So kalau nak tahu apa akan jadi pada Kejora tu, dapatkan buku Wanita Melayu Mencari Tuhan ni. Watak dia Kejora kan. Apa Sebenarnya buku ni tak macam mana saya plan. Oh, ya ke? Plannya macam mana? Plannya seorang perempuan bernama Fizi. Okay. Dia study di UK. Alright. Lepas tu dari UK tu dia terbang pula dengan duit dia sendiri masuk ke Amerika. Alright. Pergi mengaji di sana dengan duit dia sendiri. Itu plan asalnya lah. Plan asalnya. Lepas tu dia balik Malaysia, dia tak dapat kerja. Alright. Setelah 2 tahun dia tak kerja, dia duduk tumpang rumah kawan. Lalu dapat offer kerja kilang. Okay. So dia kerja kilang di situ, dia masa kerja kilang tu di situ dia nampak apa? Opinion yang lain melalui agama, sebab dia dah tersalah masuk mengaji free thinkers semua. Tetapi sebelum tu dia telah vakum dengan Quran, Bible, Zabur, Taurat. Sana you boleh study, you boleh pergi ke library ambil bawa balik. Ya, dia very open kan. Ya. Lepas tu dia ada knowledge tu. Cuma dia balik Malaysia, dia jadi so yang tu saya nak buat sebenarnya. Itu asalnya. Lepas tu bila saya ada masalah sikit di England, saya jadi homeless. Okay. Lepas tu saya pergi Germany, saya homeless 2 bulan. Jalan cerita tu saya perah dengan apa yang jadi. Okay. Saya masuk ke dalam ni. Itulah tadi abang cerita abang tulis ni masa abang menulis abang homeless Ya, homeless kat Germany 2 bulan. Habis abang menulis tu maksudnya macam ni abang simpan ni lah, kalau kan kita tak nak hilang cerita tu kan. Saya punya komputer lama. Jadi dia punya bateri tu dah terbakar. Rosak. So saya kena pakai direct cucuk ke situ terus. So bila saya homeless, satu tempat je yang saya boleh pakai tu dekat toilet awam. Dekat toilet awam Saya menulis. Kadang-kadang Aminah balik sekolah duduk sebelah saya.
Dia bawa ya? kerja sekolah dia, saya menulis ni. Buku ni kira banyak sentimental untuk saya sendiri lah. Ya. I mean Sebab bukan mudah kan. Kadang-kadang saya tulis dalam tu, duk tengah tulis ni dia keluar. Bukan plan, dia keluar. Duk tengah tulis dia keluar. Saya kosong diri saya, dia keluar. Ya. Apa yang dia keluar tu adalah rintihan saya juga yang Ya. saya cuba cuba pujuk perasaan sendiri. Ya. Tapi melalui orang lain cerita tentang orang lain. Itulah dia macam yalah macam Besar. Bagi saya buku ni saya suka lah. yalah bukan yalah proses macam nak menulis pun bukan mudah kan. Dia mesti sangat dia apa yang itulah sebenarnya nak tanya apa signifikannya buku ni, kata ada tak maksud abang bawa perasaan tu ke dalam buku ni lah kan, dalam watak tu lah kan. Apa yang abang lalui semua tu kan. Okey, Lebih pada memujuk diri sendiri. memujuk diri sendiri. Bila saya bersetuju dengan apa yang saya tulis, Okey. saya rasa apa yang saya tulis tu saya rasa lega. Contohnya bangun pagi tak tahu apa nak makan. Tapi nasib baik musim tu musim sama. Okey. Ada buah apple, ada apa. Kita boleh masuk tempat pergi petik cherry. Saya pernah duduk dekat stesen kereta api lama. Kau boleh tengok dalam Instagram saya atau dalam Facebook saya ada duduk tengah jalan dalam kereta api yang track dia lama dah. Orang tak pakai dah. Okay. Tetapi di situ kiri kanan pokok-pokok buah. Alright. Pokok-pokok cherry, pokok-pokok macam-macam buah ada. So ada orang kata ada je makanan rezeki lah. tu. Rezeki tu ada kan. Ada. Okey. Dalam pada kepayahan tu ada rezeki tu kan. Ada tu. Dan saya homeless, saya duduk kat situ pun dekat stesen kereta api lama tu pun kat sebulan lebih lah. Oh, sebulan lebih Dalam kawasan tu saja. Anjing pun banyak situ. Tapi itulah time tu idea tu mencurah kan. Tak tahu, saya nak abang masa tu demi Allah dan Rasul lah. Saya tak tahu, memang best lah. Memang best kan. Memang best. Okay. Buku ni nak kira terbaik pada ni. Lepas tu kami edit bagi korang. Yelah. Yalah. Betul juga kan. Waktu okay, tu menarik quote lah. InsyaAllah satu hari nanti ada rezeki kita boleh buat movie buku ni kan. Dia novel lah kan. Itu sebab saya bubur steering. Tapi saya buat movie saya tak nampak buku ni. Sebab buku yang sekarang ni pertengahan bulan 4 ni keluar bahasa Inggeris, tajuk dia My Name is Muhammad and I Love You All. Oh, buku abang? Buku tu mungkin buat movie lah. Saya buat dalam bahasa Inggeris. Dan untuk yang selainnya saya duk buat buku yang bertajuk tentang seorang tentera lah. Saya dapat offer dari orang Mak Sabu, tapi lah ni jadi macam mana tak tahu offer tu, tapi dah setengah dah buku tu. Dah setengah Aku berbangga ayah aku seorang tentera Malaysia, tajuk dia. Tajuk buku tu. Itulah pun nak tanya selepas buku ni ada buku apa? Buku tu dah jalan setengah dah. Dah jalan setengah dah. Cuma lah ni bila kerajaan dah tukar dah jadi macam ni, saya pun nak jumpa orang tu, nak kontak pun tak boleh dah. Tu pula. Tak apalah. InsyaAllah nanti kita doakan Abang Lepat dicurahkan lagi idea tu untuk sambung buku tu. InsyaAllah. Okey, ada soalan daripada Sang Senjakala. Abang Lepat bagilah sikit cerita teaser apa jadi last kali kat watak main dalam buku. Mana boleh cerita last kali, beli ya. Terus nak ini orang Melayu bang, nak cepat je. Tapi kalau nak tahu apa jadi kat watak tu kena beli. Jangan cerita bang. Jangan cerita. Suruh dia beli. Tak ada terus tanya ending. Ni nampak sangat tak suka baca buku bang. Ending dia macam ni. Kalau Akulah jual tu ending dia. Itu je. Okey. Alright, lepas tu daripada Syazmin Saleh, apa yang menyebabkan Lepat kuat hadap semua cabaran masa tulis buku tu? Itulah betul lah macam tadi. Apa yang inspire abang untuk terus kuat menulis? Syazmin Saleh, terima kasih. Aku sebenarnya daripada hentam aku sekarang ni koyak. Syazmin, kalau nak tahu waktu aku homeless di London, lepas tu aku tinggal duit sikit lagi, aku terbang ke Germany dan aku tahu aku takkan ada tempat dan aku tak boleh fight. Sebenarnya aku boleh fight untuk dapat duduk, tapi akan jadi kes besar. So yang membuat aku tabah ni sebab aku yakin apa yang Azali selalu kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
di mana kamu saja berada, Allah berserta. So yang tu buat aku yakin. Lagi satu aku bawa Bismillahirrahmanirrahim. So masa aku homeless tu, anak-anak aku mereka banyak mai kat aku dan cakap macam, tak apa-apa, ni Allah tulis, bukan saya saja buat. So bila anak kita support Bila kita anak, macam tu, yes, betul, kita support. okey. Sebabnya yang kuat tu Allah Ta'ala. Sebab bila kita kata kita tak ada apa ni, Betul lah, kadang bila anak tu sini bagi semangat kan. Jujur saya pun alhamdulillah ada 2 orang. Kadang anak tu bagi semangat tu, Yes, memang yes, yes. itu yang antara penyebab orang kata abang lepas kuat kan untuk terus menulis buku ni. And then itulah. And then nak tanya abang macam ni nak survive jadi penulis ni? makan, minum, tidur, serupa lagu biasa lah buat lah. Tapi apa yang kita nak tulis tu, itu yang penting. Betul. Soal survive, orang Melayu kata ulat dalam batu pun boleh hidup. Tinggal hang nak meletup tak meletup. Betul. Itu saja. Betul. Macam ni duk viral saya macam-macam ni, saya pi je tua. Orang nak mai beli, orang mai lah. Betul. Orang yang tak mau mai beli tu, kalau member dia cakap sebab orang viral kot, orang tak ni. No, saya kata sebab rezeki saya. Betul. Allah tentu dah. Betul. Ini semua jalan cerita tauhid. Kalau kita merasa disebabkan orang rezeki kita tak ada, itu batal lah. So jalan terus lah. Yang sebenarnya jalan terus. Okey. Okay, nak tanya abang kat mana nak beli buku ni? Sedangkan tadi abang ada buat road tour kepada orang Pantai Timur, nanti standby lah. Abang lepas akan buat road tour. Lepas tu kat mana orang kata selain daripada kedai buku ke ada ke? Boleh saya cakap sikit pasal Pantai Timur? Boleh sila. Assalamualaikum Pantai Timur, Dungun. Yep. Dan Ijam, Dungun dengan mana? Terengganu, Dungun dan okey. Dungun. Dungun dan Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Saya minta maaf dekat penduduk Dungun sebab ada orang ustaz muda lah nama Azlan apa, tahu dia bagi viral dalam tu kata saya nak mai bahaya sesat lah apa semua, percayalah. Saya datang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala tuduhan, segala apa-apa tu semua seperti dalam Quran. Dia cakap mereka hanya menyangka-nyangka dan meneka-neka. So hari ni saya akan datang Dungun. Apa nak jadi. Saya akan datang. Dah jual buku je lah. Nak jual buku ya jual pun. buku je. Depa buat fitnah lah, fitnah. Tu lantak pergi apa? Mampu ya. Kita nak jual buku je, bukan nak berceramah ke apa. Nak jual buku je. Jual buku ya. Okey. Alright. Itulah. Okey, selain daripada Pantai Timur tu kat mana yang Kuantan. Kami akan turun jam Kuantan dah. Ni saya punya tour manager. Betul lah, kena tanya dia. Kuantan 7 hari bulan kami turun di Kuantan. Okey. Ada jual online tak? Online dah, saya duk post dah selalu dekat apa? Dekat internet ada, saya ada jual online. Okey. Kalau nak dapat online ke ikut Facebook apa lepas Facebook saya ada, Instagram saya ada. Okey. Siapa nak dapat kat online boleh follow Lepat punya Facebook. Apa nama Facebook abang? Ismail Arifin. Okey. Dan Ismail Arifin Lepat. Instagram Ismail Lepat Penang. Lepat Penang. Saya Instagram tak Lepat urus Penang. sangat benda-benda ni. Tak apa. Kadang-kadang saya layan. Okey. Last sekali bang. Apa harapan abang untuk buku ni? Harapan saya buku ini will hit the right soul. Okey. Saya tak kisah yang berapa orang baca, berapa orang tak baca. Saya cuma pentingkan if I can set them free. Okey. Sebab masalah stres ni adalah satu masalah yang dahsyat lah. Betul. Sebab bila kita difitnah, kita bila dihina, bila dituduh macam-macam, power of mind susah kalau kita tak faham rububiyah dan ubudiyah. Betul. Buku ni mostly pasal stress handling lah kan? Yeah, how do you deal with stress? How do you handle with stress? Yeah. Nak pula tahun 2020 ni bang, mental illness adalah pembunuh nombor 2. Tahun 2020 ni. Jadi kot lah, mungkin kalau korang nak dengar ceramah doktor-doktor, korang macam bosan, korang boleh baca novel macam mana nak handle stress. Okay.
Ada apa lagi bang yang bang nak ni sebelum kita wrap up? Okey, saya nak ucap terima kasih dekat kawan-kawan yang sentiasa support saya. Dan terima kasih juga dekat ustaz-ustaz fiqh yang buat saya famous. All I want to tell to you is don't say nothing, don't say something that you not even know about it, okay? Be nice and be sweet to yourself sebab Allah melihat, memerhati dan mengetahui. Baik. Assalamualaikum. Jalan terus semua, jalan terus.